Kan? Cuba tengok dalam ayat ni, ayat daripada masa tu, masa manusia ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Nabi SAW. Pada gitu pun diminta supaya jaga. Apatah lagi dunia sekarang. Masalah gaul, masalah apa semua kan, kita perlu pada ada batasan dan sebagainya. Lepas tu dekat awal dulu, maknanya masa tu betul lah, masa tu pula tak ada hijab, tak ada gaul lagi masa tu lah. Maka Sayyidina Umar pun mikir, dia kata tak betul. Dia mikir dalam diri tak betul gitu. Lepas tu dia ada buka satu riwayat mengatakan apa dia ni, dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ada riwayat mengatakan apa dia ni, ada satu riwayat kita terus. Sayyidina Umar lebih kurang gini lah. Sayyidina Umar kata comel benar kalau Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala ni atau kalau Nabi ni minta supaya isteri Nabi ni berhijab, tak saya nampak bebas sangat lah. Maka akhir sekali tu punya ayat hijab. Sayyidina Umar ni kata semua dia antara kehebatan dia memikir dia ke depan, dia lebih pada orang lain. Sebab tu setiap umat ni dia ada satu peribadi yang ke depan dari segi pemikiran dia. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Umar namanya. Sayyidina Umar pun nama perkara lah yang Sayyidina Umar ni memang dalam kepala dia tiba-tiba turun ayat Quran. Antaranya ialah masalah hijab yang saya sebut tadi lah. Cuma benar kalau Allah Ta'ala perintah supaya Allah Ta'ala apa dia ni perintah hijab pada orang perempuan, maka turun ayat berkaitan dengan hijab. Satu lagi Sayyidina Umar kata memiliki comel benar kalau lah lepas daripada tawaf ni semaya di belakang apa dia ni maqam Ibrahim, maka turun ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Mana kita buat lah ni lepas daripada tawaf kita semaya di belakang maqam Ibrahim alaihissalam. Tentu semua sebab itulah dalam ayat ni maknanya minta supaya apa dia ni jagalah. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kata dia tadi yang saya sebut tadi, apabila kamu minta suatu keperluan kepada mereka isteri Nabi, nak minta cok, nak minta pisah, kalau minta mana keperluan lah. Kemudian kita diajar maka mintalah daripada belakang tabir ataupun berhijab. Kita lebih kurang Ini satu kaedah yang diajar oleh Allah SWT kepada para sahabat. Tak sebebas sangat tuan semua. Kebebasan sebenarnya kita kena ingat, manusia ada nafsu. Dan benar yang berlaku sekarang ni, berlaku zina, berlaku kapus, berpunca daripada ni lah. Sebab tu dalam Islam ajar masalah pakai hijab, Islam ajar jangan maknanya bebas bergaul. Sebab tu dah punca pada barang-barang tak boleh. Sebab tu dia panggil sadu zara'in. Islam ajar maknanya sekata-sekata daripada awal sebelum berlakunya benda tak boleh. Antaranya ialah masalah zina. Islam larang zina, maka mukadimah pada zina Islam larang. Macam tak boleh terus semua. Walaupun tak lebar lagu mana apa katakanlah ada. Tak kira nafsu tu ada berlaku. Kalau mana dalam keadaan terbuka, ada kadang-kadang mahal perasaan. Kalau ke mana sebab tu Islam awal Islam minta supaya benda tu kita sekat awal supaya tak timbul masalah. Dan inilah doktor semua di antara benda yang berlaku pada masa sekarang inilah, antara kisah zina yang berlaku bermula daripada inilah pergaulan bebas tanpa batasan dan sebagainya. Akhir sekali mana jadi apa nasi kamu juga macam tu. Rusak habis manusia dan sebab benda. Lepas tu Islam mari sudah ajar awal, comel Islam ajar supaya jangan berlaku barang tak molek tu sekatan yang mula berlaku di mana pergaulan bebas ke apa semua tak dibenarkan. Kemudian wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la tankihu azwajahu min ba'di abadan. Antara saran daripada Allah Ta'ala yang kita menyakiti Nabi lah. Dalam hadis ni mana tentu menyakiti Nabi, dalam ayat ni ada tadi lah. Itu hidup lama Nabi SAW tanpa ada keperluan ke apa semua. Kemudian banyak perkara dia berkaitan dengan apa, dengan menyakiti Nabi ni. Nabi tak kata. Sebab itulah kena cermat tu sahabat-sahabat ni kalau punya model sekarang ada politik lumayan juga kadang-kadang. Dia sebut Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata pun. Nabi kata boleh, dia kata tak boleh katakanlah. Ataupun Nabi kata boleh, kata boleh. Ini satu benda yang tak selari dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bahagian yang kita bimbang, takut termasuk dalam apa yang disebut sebagai menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kadang-kadang menyakiti dalam bentuk kecepat, kadang-kadang menyakiti dalam bentuk apa dia tadilah, maknanya tak comel bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ikut riwayat mengatakan ada di kalangan semua orang pada masa tu kata dia kalau Nabi mati aku nak kahwin dengan isteri Nabi. Betul dia kecek dah boleh dia buat dah boleh. Ada satu riwayat mengatakan kata dia kalau Nabi mati aku nak kahwin salah seorang dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu bentuk apa dia ni menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tankihu azwajahu min ba'di abadan. Tak dibenarkan apa dia kahwin dengan isteri Nabi.
Ini satu penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Tak boleh lagu mana pun nak kahwin ke isteri Nabi. Sebab itulah saya dah sebut tadi ada riwayat mengatakan sebab tu ayat ni ada di kalangan orang pada masa tu. Mari cerita dah. Kalau Nabi mati aku nak kahwin salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, terutama dengan Aisyah kata. Aisyah paling muda sekali paling orang lain. Kan? Sebab tu dalam Islam tu semua antara benda yang beza sikit kita dengan isteri Nabi ni. Kalau isteri orang lain tak apa. Habis hadah tu boleh menikah, apa nak boleh lah. Tapi Nabi tak boleh. Satu penghargaan, satu penghormatan kepada isteri Nabi, tak boleh kahwin dengan isteri Nabi walaupun Nabi dah meninggal. Nabi meninggal tolak dia. Kata Nabi meninggal, nakih mati Nabi ke, maka tak boleh kahwin dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia dikira sebagai ummahatul mukminin. Sebab isteri Nabi ni adalah muk kepada orang mukmin, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kahwin dengan muk lagu mana dah? Tak boleh kahwin. Ini satu penghormatan yang Allah SWT bagi kan. Apa dia ni? Wala tankihu azwajahu min ba'di abadan. Tak boleh selama-lamanya kahwin dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Aisyah. Aisyah Nabi meninggal umur dia 18 tahun ya. Kita kira muda sangat lagi anak di SPM tu dah 18 ya. Tapi kalau begitu maknanya tak boleh tak dibenarkan kahwin walaupun Aisyah radhiyallahu taala. Ini semua dalam hadis ayat ni kan. Mana wala tankihu azwajahu min ba'di abadan. Tak boleh selama-lama. Walaupun nak lagu mana pun, walaupun lagu tak boleh bagi mahal banyak mana pun tak boleh. Ini satu penghormatan, satu penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab gapo tu semua? Sebab gapo tu halal sangat tu. Ayat belakang tu kira macam mati awal lah. Dan sebagai alasan kenapa kita tak dibenarkan. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau orang buat kerja begitu juga, kahwin dengan menyakiti Nabi dan kahwin dengan isteri Nabi, maka dia telah melakukan satu kesalahan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ingat molek untuk menjaga pakai jagalah. Banyak tu benda-benda walai juzul Nabi macam saya sebutlah. Dalam ni ramai ni kadang-kadang orang ni dia ambil hadis Nabi tu kan Nabi dia kata begitu. Duduk berdalil dengan hadis Nabi tiba-tiba Nabi kata lagu lain. Yang teruk lagi Nabi kata molek, dia kata tak molek, tu masalah. Itu pun sebahagian daripada apa yang kita bimbang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata ma kana lakum an tu'dhu, tak sepatutnya tak sayuginya kamu orang beriman ni menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai-bagai bentuk. Kemudian tak sebut sebenarnya ke apa pengkhianatan sebenarnya kena ingat benda-benda pengkhianatan menyakiti Nabi ke apa semua jangan ingat benda tak diketahui oleh Allah Taala. Baru ni Tuhan tahu berlaku. Kalau berlakunya di sana menyakiti Rasulullah ke atau menyakiti isteri Nabi dan sebagainya itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan sebut dalam ayat bawah tu in tubdu syai'an aw tukhfu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Tak kira apa yang kita sembunyi kau-kau semua tak tahu berlaku. Sebab tu orang Islam ni kita semua dia jujur sama orang Islam. Sama ada orang ada atau orang tak ada. Dia tetap jujur sama bina peribadi dia peribadi orang jujur. Sebab apa? Sebab dia faham mana di sana ada yang melihat dia semua. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala berkata in tubdu syai'an, sama ada kita kamu sembunyi ke apa, kamu zahir ke, semuanya tak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Tuhan aliman, Tuhan bersifat dengan maha mengetahui segala-galanya. Inilah satu semua ceritanya akidah dalam Islam memang satu benda yang betul manusia lah. Yang sebab kalau kita faham semua masalah ketuhanan, bukan masalah kita bila ni. Ada setengah orang dia boleh bila sifat 20, tiba-tiba main band budak juga. Cari kan dia sifat 20 dah. Kita tak segitu, kita nak bila di sana kita boleh sebut kemudian penghayatan tu berlaku. Oh Tuhan naknya. Jadi kalau kita sifat 20 kadang-kadang kita tak sering ngaji tak apa boleh lah. Tapi kita nak bukan hanya hanya sekadar hafazan. Tapi kita nak penghayatan tu berlaku. Ngaji sifat alim. Tapi rasuah juga sifat 20 memang cair. Dan ngaji sifat sifat apa dia ni Allah Taala Maha melihat pasti. Tapi kehidupan kita bukan kehidupan seolah-olah Tuhan benar. Kehidupan yang kita lari daripada redha Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak gitulah. Waktu dalam Islam siapa-siapa yang ngapa nama Tuhan 99 masuk syurga tu bukan makna ngapa betul zulit tak ngapa serta jadi dengan penghayatan di sebalik apa yang dia hafal tadi.
Dengan dia sifat alim, maka alim bentuk diri dia. Dia tidak akan buat benda-benda pelik sebab dia tahu Allah Ta'ala alim. Dengan dia sifat rahim, dia tahu sifat kesembelah, maka dia kesembelah pada orang lain. Dengan dia sifat rahman, maknanya pemurah, maka dia bina diri jadi orang pemurah. Sepatutnya berlaku macam itulah. Lepas baru jadi orang, baru jadi maknanya siapa-siapa yang ngapal 99 nama Tuhan, dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi tuan semua ialah la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai akhwatihin sampai akhir itu. Maksud dia tiada dosa, ada dosa ke atas isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapa mereka, anak-anak mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki daripada saudara lelaki mereka, anak laki daripada saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba-hamba saya yang mereka miliki. Sekarang ni dalam bab hijab tadi dia bukan semua dah kena hijab lah. Di sana ada kelonggaran kepada apa, kepada orang tertentu lah. Tak silap saya lebih kurang ni golongan yang dia benarkan kita tak berhijab daripada dia. Ni kena faham maret tuan semua ni. Kadang-kadang saya tengok orang Melayu kita ni dia apa nak sepupu pun kadang dia buka rambut dia. Dia apa dia apa dia tak tutup. Dia tak apa dia tidak berhijab. Dan layak antara senarai kita dibenarkan. Dibenarkan buka. Atau dengar kena ajar anak-anak kita. Kadang-kadang pak kita lah ni kadang-kadang tak jaga benda-benda gini. Ada setengah orang tu dia jaga ustaz dia. Nampak ustaz dia pakai tudung. Tapi nampak sama-sama tinggi dia ustaz baru dia kata tak boleh. Kita dalam Islam bukan masalah ustaz, masalah depan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cuba tengoklah, cuba perhatikan antaranya ayah kita tak apalah. Ayah kita boleh buka, kemudian anak kita tak apa, adik-adik kita tak apa, kemudian anak saudara kita nak sebelah kakak, sebelah abang aku tak apa, kemudian sama-sama rutin Islam lah. Rutin kafir memang filah. Tapi kalau boleh tak sama kafir maknanya kita pun macam rutin nak jenak macam orang lain kalau boleh lah. Sebab kita rasa kalau kafir tengok dia cerita pada tok lelaki kita ke orang lain tentang body kita dan sebagainya. Sebab tu semua ulama dia cermat kata dia hatta rutin kafir pun kita menjaga juga pak orang ke semua. Sebab dari sini sebutlah nisa'ihin sini kembali kepada nisa'ul mu'minat kata semua ulama itulah. Tapi ada pilihan sini ada perbincangan di kalangan ulama lah kata semua. Kemudian ada hamba. Sama ada hamba lelaki perempuan tak masalah ni. Ni tempat yang dibenarkan kita buka. Ni nak ajar anak puan tu. Nak minta lah kepada muslimat kan. Ajar anak puan kita supaya kena jaga benda-benda ni. Selain daripada orang ni memang kena tutup lah. Sepupu tak boleh. Kau boleh tak boleh kan. Sepupu tak boleh ke tak boleh baca. Yang penting jadi senarai. Boleh cek balik klik rumah cuba kita tengok. Senarai ni saja yang dibenarkan. Lebih daripada tak boleh. Mau saudara pun tak apalah maksudkan. Kemudian tuan-tuan semua, akhir sekali Allah Ta'ala pesan kepada orang Tina ialah wattaqin Allah. Cuba tengok Allah Ta'ala pesan supaya isteri Nabi ni takwa kepada Allah Ta'ala. Padahal kita kira takwa dah kan. Tapi nak cerita ni kita lah tuan-tuan semua. Bagai takwa ni bagai kena peringat semua. Tama-tama kalau boleh orang puan nak jaga molek ayat ni dia tuju khas kepada isteri Nabi SAW supaya jaga. Takwa maknanya bila betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni macam satu daripada apa dipanggil istiharat kepada kita lah sebagai mak apa semua menjaga anak-anak kita ni. Tama-tama dunia sekarang ni saya tengok banyak kadang-kadang lulus anak-anak puan kita. Kesayangan daripada Tuhan yang jaga. Nabi pun begitu juga tuan-tuan semua. Nabi dalam hadis yang begitu banyak tuan-tuan susah sangat supaya tengok baru-baru ini. Sebab apa? Sebab puan antara tempat itu sasaran kepada musuh Islam. Syaitan dan sebagainya. Sebab apa? Kalau rusak ke puan terus akan rusaklah generasi. Sebab tu orang luar ni musuh Islam dia tekan sangat, dia rusak sangat puan. Sebab dia akan jadi mak lepas ni. Dan apabila mak tak faham maka generasi yang lahir kemudian adalah tak faham. Sebab tu Islam memang terus menjaga sangat masalah puan ni. Saya sebut dua hadis ni tentang kelebihan orang jaga anak puan. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa. Sebab tu ni kelebihan orang ada anak tina ni. Ada semua kata kita nak jatuh. Sebab mana awak nak jatuh? Tak apa nak tina, tak apa. Kalau kita minum balik dia ada orang adalah terbaik. Dalam hadis nak kata siapa-siapa yang jaga betul-betul dua orang anak tina. Takdir Allah Ta'ala bagi dia dua anak tina kata dia. Dia jaga betul-betul. Bukan sekadar bagi makan, bukan sekadar bagi pakaian.
Orang ni kadang-kadang dia jaga luar tu ya, pakai comel, seluar comel, dak lecu molek ke apa tu tak selek gitu kan. Kita jaga semua dan Nabi kata siapa-siapa jaga betul-betul anak perempuan saya nak ke Bali. Hatta tak perlu saya nak ke Bali anak puan tadi, dua anak puan tadi. Jadi orang itu dapat awal, siapa ke Bali kemudian nikah orang katakan tak. Nabi kata ja yaumal qiyamati ana. Hari kiamat dia tubuk tangan dia. Nabi kata saya dengan dia ada sekali dengan dia. Man kalau orang ada sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka usahlah jaga betul-betul anak puan itu. Jadinya anak puan insya-Allah tekek untuk dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kita tengah ada ini memang jelas pada hari inilah. Ramai sekarang ini jadi sasaran rutinan pada musuh untuk rusak generasi-generasi Islam dan ini melalui rutinan. Sebab apa? Sebab rutinan itu semua. Kita saya sebut dia adalah tempat pada dia ni orang yang jaga generasi. Kan, anak-anak duduk dengan dia. Kalau anak tak molek, mak tak molek ni habis licin, dia dah hancur habis. Sebab tu saya pernah sebut cerita sebelum ni, saya jumpa satu orang. Kita ada cocok-cocok duit masa tu, tengok satu budak jatuh. Rambut cukup habis, tinggal seorang, rambut tinggal panjang mak. Budak kecil. Kan? Saya dah mikir apa lah budak jadi gini. Dari di sini dia panggil ni, dia panggil jadi tok car, dia buat gitulah. Dia ada cukup pola habis, dia tinggal rambut panjang gitu. Kita dah hati ngopak dia bilang, itu anak siapa hijau gini kata. Balik saya tengok mak dia teruk juga. Mak dia pegang seluar tak, seluar Arabic dia panggil tu lah kan. Allah saya tengok jalan dah lahir macam ni. Sebab itulah maknanya perempuan ni memang kena jaga betul-betul semua. Jagalah anak-anak kita kan elok sangat. Tamu-tamu dunia moden sekarang ni media masa banyak akan rusak apa masa depan atau jiwa anak kita. Dan hadir je lah betul semua. Siapa-siapa nak duduk dan syurga Allah tak ada bersama dengan Nabi, maka didiklah betul-betul anak perempuan dia. Dalam riwayat yang lain, satu orang tu Nabi tengok Nabi kata siapa-siapa yang ada 3 anak, orang 2 anak sebagainya, fa'addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna falahul jannah. Nabi kata siapa-siapa yang jaga adat anak tina dia, dididik molek lah. Kalau ni buang mau tu beradak kan kadang-kadang kan. Saya dengar cerita anak-anak cerita ni tu budak-budak tina dan jadi juga kadang-kadang. Asrama tu curi ramai juga orang tina curi, ngajak agama curi dah asrama kadang-kadang. Ada masalah kita ni. Orang puan bukan orang lelaki. Tengok sekolah orang lelaki pak anak taklah punya mana, tapi pak puan dia seorang mana beli seorang bagi curi seorang. Itu masalah. Dah. Dalam hadis ni makna fa'addabahunna, siapa-siapa ada anak puan, 3 atau 4 bulan sebagainya, dia didik betul-betul. Fa'addabahunna makna didik mereka. Dia kalimah dia tak kata wa'allamahun, dia kata addabahu. Dia beza tu. Ajar gitu ya, dah dapat ilmu lah. Kita addabahun kita ajar, kemudian kita boleh bina dia orang. Wa ahsana ilaihin, kemudian kita comel tu, kita bina, kita layan comel, kita didik kat comel dia. Pakaian dia jaga, kita jaga makanan dia jaga, kemudian mengaji dia jaga, akhlak kita pakai jaga belaka dia. Yang 3 wajahun, kita kahwinkan dia. Sebab tu dah tugas saya kahwin anak, tugas saya kita ni molek. Jangan suruh anak kecuali anak. Mana asal tugas saya kita asal. Kita kena cari untuk dia. Tapi bila ni pakai cari belaka dah tak apa dah, yang penting picit kita lah. Maknanya asal tugas cari bini ni adalah apa dia tugasan amuk ayah. Jadi dia kemudian wazawwajahunna, akhir sekali dia pergi kahwin. Kepada dia kahwin ke dengan orang lain. Falahul jannah, Nabi kata orang macam ni akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan dia sebelum ni dia didik anak dia, buat baik pada anak puan dia, sehingga kahwin dengan orang lain, kemuncaknya adalah falahul jannah, dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu semua kena pakat-pakat mana tengok baliklah tu. Tak cukup hanya sekadar bagi makan dia. Tak cukup hanya sekadar bagi pergi sekolah, kena tengok perkembangan dia orang, kena tengok apa dia akhlak, perkembangan apa dia pertarbihan dia orang dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua satu benda yang cukup besar nilai Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang ada anak. Cucu begitu juga. Saya tak ada anak dan cucu-cucu lah. Kita kena betul-betul. Insya-Allah ini satu daripada apa dia panggil habuan yang Allah Taala bakar bagi kita lah, itu mudah-mudahan dia. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sekali Allah Taala sebut sesungguhnya Allah Ta'ala maha menyaksikan segala sesuatu. Tengok, semua akhir dengan sebut Tuhan berlaku. Semua nak ajar kita dengan Tuhan tengok, kita saksi apa kita lakukan. Itulah satu semua saya rasa apa dia ni untuk pertemuan kita pada pagi ni lah. Kita rasa kita doa moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi perhatian kita. Ada sana? Ada. Ada pertama
man 'ala jariyatain. Man 'ala dijaga. 'Ala jariyatain. Jariyatain mana dua orang nak buat. Hatta tablugha, sehingga dia akan balik. Ja'a yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat, ana wa huwa, nak kata saya dan dia ni sekali ini. Apa? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa. Ana tu nabi, huwa tu orang yang bidi anak dia. Tak kira lelaki atau perempuan ataupun lelaki. Kemudian ayat yang kedua ialah dia panjang saya akhir ya. Fa'addabahunna, dia didik anak dia. Wa ahsana ilaihinna, dia jaga betul-betul anak dia. Maka minum ke semua, pendidikan ke semua. Wa zawwajahunna, dia kahwinkan anak dia. Falahul jannah, dia dapat syurga Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Tirmizi. Hadis tadi riwayat Imam Muslim. Hadis ini mengatakan man ala jariyatain. Okey dah, saya katalah kita doalah. Dan kita insya-Allah tuan-tuan semua jangan rasa gapalah. Anak tina besar pahala pokoknya. Sebab anak tina ni akan bina generasi. Lepas ni kita didik anak-anak ni kehormatan dapat anak cucu. Anak ni lah, cucu ni akan jadi saham kepada kita. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna mimma yalhaqu bihi mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da al-maut waladan salihan tarakahu. Antara perkara yang akan beri manfaat kepada kita lepas daripada kita mati ialah waladan salihan tarakahu, anak soleh yang kita tinggal dunia. Anak sama ada anak sungguh ataupun anak didikan kita. Okay, anak buah macam buah uswah kan, jadi orang jadi orang, maka buah dia akan dapat walaupun dia mati. Saya kata untuk ini insya-Allah kita doa semoga kita dapat menghayati apa yang kita baca pada hari ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.